penglihatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap manusia apabila dia menyadarkan apa sahaja yang dimilikinya, apa sahaja yang ataupun apa yang tertimpa kepadanya, dia melihat itu adalah datang daripada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia lihat bahawa sama ada kemudahan yang datang ataupun kesusahan, dia sedang berinteraksi dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa yang berlaku tidak terpisah daripada perbuatan, daripada af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan Allah itu adalah datang daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kali dia melihat apa yang berlaku, dia melihat sebalik perbuatan Allah Taala itu adalah datang daripada sifat Allah. Maka setiap apa yang tertimpa menghampirkan kita lagi kepada Allah, sama ada kesenangan ataupun kepayahan, sama ada kemudahan ataupun kesusahan, segalanya dimampirkan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia menghadirkan cahaya nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya jika dia ditimpa kesusahan, dan dia bersabar di atas apa yang tertimpa kepadanya. Dia menghampiri salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu As-Sabur. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sabar. Apabila seorang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, dia menghampirkan seseorang kepada cahaya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang mendapat nikmat daripada Allah, anugerah, kurniaan, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesyukuran itu menghampirkannya kepada Allah Taala, menghampirkannya kepada sifat Allah, dan menghadirkan cahaya nama Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syakur. Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri, yakni Allah yang maha berterima kasih, Allah maha menghargai setiap amal dan juga pekerjaan daripada hamba-Nya. Maka setiap daripada amal dan pekerjaan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi cuti kepada segala pekerjanya. Seperti mana kita baru ini kita diberi cuti sebagai suatu penghargaan kepada pekerjaan kita, kepada pekerja-pekerja diberi cuti pada 1 Mei seluruh dunia. Dan itu satu konsep yang perlu kita fahami dengan lebih mendalam lagi. Benar, itu adalah satu penghargaan cuti yang diberikan oleh manusia, tetapi ada satu makna yang lebih mendalam apabila kita kaitkan dengan agama. Kalau kita lihat daripada aspek yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan hamba-hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin hamba-Nya beribadah kepadanya, itu bekerja, beramal, beribadah. Dan hasil daripada pekerjaan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Asy-Syakur, yang maha menghargai, akan memberi penghargaan kepada pekerjaan amal yang telah dilakukan dengan diberi cuti juga. Cuma berbeza, cuti yang akan diberikan bukan di dunia. Cuti yang akan diberikan bermula apabila dia masuk ke dalam alam barzakh. 60 tahun, 70 tahun dia bekerja keras dalam penghampirannya, takarubnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila masuk di alam barzakh, cuti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Daripada hari pertama, seorang yang beramal soleh, seorang yang memenuhi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam pertama daripada kubur seperti malam pengantin pertama. Kalau dia nak tidur, dia boleh tidur selama-lamanya sampai tiupan sangkakala ditiup, atau dia boleh bermain-main dengan bidadari. Di dalam hadis disebutkan dan kubur akan diberi peneman. Tidak boleh dibuat apa-apa, cuma peneman saja. Yang selanjutnya akan berada di mahligai dalam syurga. Tapi sebagai peneman, di dalam kubur itu akan diberi peneman. Siapa peneman dia? Peneman itu daripada segi amal soleh dia. Amal soleh dia datang daripada arah kepala dia, datang daripada arah kaki dia, untuk teman dia. Dia tidak keseorangan di dalam kubur. Walaupun setelah dikebumikan, ahli keluarganya akan tinggalkan, dan dia akan mendengar tapak-tapak kaki ahli keluarganya yang terakhir meninggalkan kuburnya. Tetapi natijah daripada amal soleh yang dilakukan di dunia, Allah Ta'ala hantar peneman Al-Qurannya sebagai peneman. Bacaan-bacaan zikir dan tahlilnya menjadi peneman, tahmidnya menjadi peneman, solatnya menjadi peneman, puasanya menjadi peneman. Dengan syarat apabila pekerjaan-pekerjaan dan amal itu dilakukan
dengan cara yang betul, dengan cara yang ikhlas, maka Al-Quran, zikir, selawat itu akan menjadi mana-mana Allah SWT akan jelmakan amalan-amalan soleh itu dalam bentuk rupa manusia. Dan jika dia mau tidur, masuk saja alam barzakh, dia boleh terus tidur. Dan tidur itu dia rasa sekejap sehingga dia pun sangka kala dia tidur. Dan kemudian dia bangkit di hari akhirat. Di hari akhirat diberi naungan pula, di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah berkat daripada kesolehan dan juga amal ibadah. Kemudian di dalam syurga cuti, cuti dan cuti. Bayangkan suatu pekerjaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam 60-70 tahun yang kita perlu selesaikan amanah dan tanggungjawab tersebut. Tapi cuti dan juga kenikmatan, ganjaran daripada pekerjaan itu Allah Ta'ala bagi selama-lamanya. Bukan 20 juta tahun, bukan 70,000 juta tahun, bukan 10 bilion, trilion, zillion tahun, bukan. Selama-lamanya. Dengan mahligai, dengan kenikmatan, dengan bidadari, dengan keseronokan, dengan bermacam-macam nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bagaimana alunan yang hebat di dalam syurga tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka ulama mengatakan jika seseorang cuba menggambarkan syurga itu berdasarkan tempat mana di dunia ini dia pernah pergi yang paling indah, dia cuba gambarkan, dia tidak akan dapat gambarkan bagaimana keindahan syurga itu. Walaupun dia cuba gambarkan daripada berdasarkan tempat dan juga panorama yang paling indah, yang paling cantik di atas dunia ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan kita untuk bekerja, untuk beramal. Di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 300 tempat yang Allah SWT sebutkan mengenai amal, perbuatan, bekerja beramal, bekerja beramal. 300 tempat Allah sebutkan mengenai amal. Dan amal ibadah itu kita perlu fahami apakah yang dimaksudkan dengan ibadah dalam agama kita. Adakah agama kita menterhadkan ibadah itu hanya kepada puasa, kepada haji, kepada zakat, kepada salat kita 5 kali sehari dan juga semalam? Adakah hanya terhad kepada bacaan Al-Quran, selawat, zikir dan sebagainya? Dalam Al-Quran mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Maka tujuan dan motif penciptaan kita di atas dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah kerja kita kepada Allah. Itu kontrak yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Dasar kontrak. Adakah aku Tuhan kamu? Kata Allah, bala syahidina. Bahkan kami menyaksikan. Syahidina, kita katakan kami menyaksikan, kerana roh kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita pernah mendengar kalam Allah dan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dirakamkan dialog tersebut dalam Al-Quran. Allah tanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, kakak aku Tuhan kamu, semata-mata Tuhan kamu. Kita semua menjawab syahidna, bala syahidna, bahkan kami saksikan. Maka di atas penyaksian tersebut, ketika roh kita diperbadankan dalam jasad kita, maka sekali lagi kita mengulangi syahadah tersebut, penyaksian tersebut. Walaupun jasad kita, mata kepada kita, jasad kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi penyaksian tersebut adalah di atas penyaksian roh kita dahulu ketika di alam arwah. Pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog dengan Allah, menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, menyaksikan ketuhanan Allah. Di sini sekali lagi permulangan syahadah itu dilakukan. Kerana saksi itu penyaksian. Seseorang yang perlu menjadi saksi, dia perlu berhadapan. Kita ingin saksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, bermakna kita pernah menyaksikan Allah. Dan bila penyaksian tersebut berlaku ketika di alam arwah, seseorang mungkin bertanya, kenapa kita kata bersaksi? Kenapa tidak kata aku la ilaha illallah, saya ucapkan la ilaha illallah, ataupun kita kata atakallam, ataupun a'lamu la
ilaha illallah, saya mengetahui tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kenapa kata perkataan saksi? Naik saksi. Seorang yang naik saksi dalam mahkamah, orang yang naik saksi bermakna dia menyaksikan, memerhatikan dengan mata kepala dia kejadian tersebut, peristiwa tersebut, bahawa dia entitled untuk jadi saksi. Maka kita naik saksi di dunia ini adalah berdasarkan alam arwah kita dahulu. Hakikat diri kita ini bukan jasad kita. Hakikat diri adalah roh yang berada dalam diri kita. Jasad kita ini hanya sebagai kenderaan dan tunggangan kepada hakikat diri kita yang sebenarnya, yang datang daripada alam arwah, ditiupkan ke dalam jasad kita yang ketika umur 4 bulan. Sebelum 4 bulan kita masih hanya jasad saja. Hanya jasad. Hakikat diri kita masih berada di alam sana. Selepas 4 bulan, barulah apabila dicantumkan roh dan jasad, barulah menjadi manusia, insan yang sebenar. Sebelum itu, di separuh insan, separuh bukan insan. Jadi separuh ada alam lain, separuh ada alam lain. Selepas 4 bulan, roh ditiupkan, degup jantung. Dia mula bernyawa. Ketika itu tidak boleh digugurkan lagi. Sebelum 4 bulan masih ada lagi perkataan ulama, pendapat ulama, jika ada sesuatu yang membolehkan, yang menyebabkan suatu sakit yang akan menyebabkan kepada anak tadi, sebelum 4 bulan masih ada ikhtilaf, perselisihan boleh menggugurkan ataupun tidak. Tapi lepas 4 bulan, sama ada scan ataupun apa sahaja alat yang digunakan didapati cacat, lepas 4 bulan nyawa telah ditiupkan, tidak boleh digugurkan. Haram dikira sebagai membunuh, dikira sebagai membunuh seseorang nyawa. Selepas 4 bulan, itulah yang berada dalam rahim ibu itu sebagai kenderaan kepada hakikat diri kita, iaitu roh. Dan bila dilahirkan dan selama mana berada di dunia ini, jasad kita ini sebagai tunggangan kepada roh. Dan roh itulah yang Allah SWT ingin kita sucikan di atas dunia ini. Kerana roh itu boleh menjadi kotor, menjadi cemar disebabkan anggota badan kita yang bermaksiat. Setiap daripada anggota badan kita, sama ada mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan dan juga perut, ini semua adalah jendela yang ada membawa menjadi saluran kepada kegelapan dan zulumat, kepada roh dan juga hati kita, dan akhirnya akan efek kepada akal kita. Segala perkara elemen yang berbentuk batin seperti nafsu, akal, roh dan juga hati, ini Allah Ta'ala nak, ini Allah Ta'ala perhatikan untuk kita sucikan. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya orang yang mensucikan hatinya, mensucikan rohnya, menyucikan jiwanya, dan telah merugi orang yang mencemarkan rohnya, mencemarkan hatinya. Maka walaupun kita lihat zahir badan anggota seperti ini, tapi ini ada link, ada channel kepada hati kita, ada roh. Setiap maksiat di dalam tangan, kaki, mata, ini akan membawa zulumat, kegelapan dan akhirnya hati menjadi keras, roh menjadi lemah. Roh menjadi lemah apabila tidak diberikan santapan cahaya, santapan roh tersebut yang berbentuk ilmu, berbentuk bacaan Al-Quran, berbentuk selawat, solat, puasa dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala telah ciptakan kita baik jasad tadi, jasad dan badan ini sebagai tunggangan. Dan apabila roh kita direntam, mungkin umur 60 tahun, 70 tahun, sabda Rasulullah, amar ummati ka umri ma baina 60 wa 70. Umur umatku lebih kurang antara 60 hingga 70 tahun, wa qalilum ma yajuzu dzalik. Dan amat sedikit bilangan umatku yang melepasi daripada batasan umur tersebut, 60-70 tahun. Maka apabila nyawa direntam, roh ditarik daripada jasadnya, maka hakikat dirinya telah diambil daripada jasadnya. Maka jasadnya lagi yang terkaku, yang layu, yang kaku itu, walaupun isterinya amat menyayangi dahulu, ahli keluarganya, anak-anaknya menyayangi dahulu, tidak ingin simpan lama-lama jasad ini di dalam rumah. Sekali roh direntam, diambil, bermakna hakikat diri ini sudah tidak ada. Maka boleh cepat-cepat masukkan dalam tanah.
Sekarang hakikat diri itu yang terus hidup. Manakala jasad menjadi haluan ulat-ulat, menjadi makanan tanah yang hancur, kecuali diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal badan tersebut, jasad tersebut. Kalau tidak, ia akan dimakan oleh ulat dan juga tanah. Tapi hakikat diri kita akan terus ada di segi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat akan ditanya, di alam barzakh malaikat munkar dan nakir akan ditanyakan, akan menanyakan soalan-soalan yang soalannya dah bocor. Tapi untuk menjawab kepada soalan-soalan itu bukan dengan sekadar ilmu kita, tetapi dengan amal kita, dengan amal, dengan pekerjaan kita, dengan ibadah kita. Maka Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai pekerja, sebagai hamba ni, dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna 24 hours, 24/7, 24 jam kita perlu letakkan diri kita dalam ibadah. 7 hari seminggu kita perlu letakkan diri kita dalam ibadah. Dan sepanjang tahun kita perlu letakkan diri kita dalam ibadah. Seorang yang melakukan demikian bermakna dia merealisasikan makna tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana seseorang itu boleh berada dalam ibadah sepanjang masa 24/7? Adakah seorang boleh terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat, setiap detik? Kerana Allah ingin mengisi setiap detik dan setiap saat. Allah nak kita isikan dengan ibadah, dengan makna kehampiran, kedekatan, taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana? Di sini ulama menjelaskan dengan penuh indah bahawa di dalam agama kita ibadah itu tidak hanya terhad kepada solat, kepada puasa, kepada haji, tetapi ibadah kita yang Allah inginkan 24/7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua sekali ada 24 huruf. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 12 campur 12 24. Allah nak kita isikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam menyempurnakan hak kalimah tersebut dalam 24 jam kehidupan kita. Ulama menjelaskan ibadah dalam agama kita tidak hanya khusus dan terhad kepada solat, puasa, haji, zakat, Quran, zikir sahaja, tetapi ianya meliputi kepada pekerjaan kita semua. Setiap perbuatan yang harus, setiap daripada pekerjaan kita, setiap daripada amal kita, semuanya adalah dikira ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Makan dia, minumnya, tidurnya, walaupun hidup, apabila dilakukan dengan adab Rasulullah SAW dengan cara yang ditunjukkan daripada sunnah Rasulullah SAW, maka tidurnya dikira ibadah. Makannya, minumnya, apabila dia makan dan minum dengan niat untuk dia mempunyai tenaga dan juga kekuatan untuk lebih takarruf kepada Allah SWT, dia tidur dengan niat supaya dia dapat kekuatan, tenaga untuk dia bangun nanti tahajud, esok dia nak melakukan amal-amal kebajikan, dia nak hidupkan harinya dengan makna takarruf kepada Allah SWT. Maka setiap perbuatan yang harus apabila diselitkan dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat lillahi ta'ala, bersama dengan adab dan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka perbuatan harus itu tidak lagi hanya sekadar perbuatan harus. Makna harus sesuatu yang dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggal pun tidak dapat apa-apa. Itu makna harus. Tapi bila diselitkan niat, dia lagi bukan perbuatan harus, tapi dikira sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Walaupun makannya, minumnya, main bola, walaupun kadang-kadang dia ingin mendapat istirahat, dia keluar negara, dia melancong, snorkeling, scuba diving, tapi dia lakukan kerana Allah SWT, supaya rohnya mendapat kekuatan semula untuk terus bertakarruf kepada Allah SWT. Ingin rehatkan sedikit jiwanya yang penat, dibuat lillahi ta'ala tanpa dia melanggar sebarang batasan syariat, maka dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah SWT dengan perbuatan-perbuatan tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan. Begitu juga yang keluarnya kita daripada rumah mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga kita, maka itu adalah jihad. Itu adalah salah satu jihad dan itu adalah salah satu ibadah. Seorang yang keluar untuk menuntut
menuntut ilmu. Itu adalah jihadnya, dan itu adalah ibadahnya. Seorang petani yang sibuk dengan pertanian dan perdagangannya, dan dia buat ini adalah lillahi ta'ala, dia ingin produk ini dihasilkan dengan baik, hasil tanamannya dapat dimanfaatkan kepada orang lain dengan cara yang baik, maka seorang yang buat lillahi ta'ala, dia akan lakukan dengan sesempurna yang mungkin. Dia akan lakukan dengan cara yang terbaik. Dia tidak akan melanggar batasan syariat. Jika dia pengeluar makanan, dia bekerja sebagai pengilang, maka dia akan keluarkan produk makanan yang baik. Kena faham, setiap pekerjaan yang dilakukan ini ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pekerjaan kita yang kita lakukan, ia bukan hanya mempunyai suatu hubungan horizontal yang berbentuk mendatar, hanya sekadar hablum minan nas, hanya kerana kita hendak mendapat wang dan bereskan kerja kita dan bagi makan pada anak isteri kita, kemudian habis selesai. Tidak. Ia bukan hanya sekadar melepaskan syarat. Ia bukan hanya berbentuk horizontal, tetapi setiap pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan ada suatu makna vertikal kita. Hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pekerjaan kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka seorang yang melihat setiap pekerjaan dan juga perbuatan manusia, walaupun ini berbentuk harus, tetapi di sebalik perbuatan dan pekerjaan tersebut tersirat makna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia masih berada di atas perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sebagai hamba Allah untuk mengabdikan dirinya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pastikan setiap perkara-perkara harus dan juga pekerjaannya dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ini jadi sebagai alat perantaraan dan juga sarana untuk seorang mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lebih hampir kepada Allah. Naam, dengan makan dan minum seorang lebih hampir kepada Allah apabila dilakukan dan lillahi ta'ala, apabila dia diselipkan dengan niat-niat yang baik. Kerana itu manusia yang menuntut ilmu, mereka beruntung kerana mereka mengetahui kadar ataupun harga niat yang Allah SWT kurniakan kepada insan, yang diajarkan kepada kita dengan penuh keindahan oleh Rasulullah SAW. Baginda bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja sesungguhnya amal dan juga pekerjaan itu adalah berdasarkan kepada niat manusia. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah SWT akan berikan ganjaran kepadanya di atas apa yang dikerjakan, di atas niat yang dilakukan. Maka setiap pekerjaan kita, perbuatan kita, setiap perkataan kita perhatikan, ya Allah, aku lakukan ini kerana Allah. Maka setiap perkara yang dilakukan kerana Allah, dia akan lihat apakah syariat Allah di situ, apa kehendak agama di situ. Jika dia petani dan dia mengeluarkan hasil tanaman yang untuk menyuburkannya dia letak bahan-bahan kimia yang membahayakan, dan ini tidak memberi manfaat kepada manusia, maka pekerjaannya itu tidak memberi makna ibadah kepadanya. Walaupun dia berniat ibadah, tetapi sesuatu yang dihasilkan, perkhidmatan yang dihasilkan memberi mudarat kepada manusia lain. Perkhidmatan yang disediakan membawa manusia jauh daripada Allah SWT. Perkhidmatan yang disediakan menyebabkan manusia goyang imannya, maka itu bukan ibadah. Dan dia melihat kepada sesuatu itu ada syahwat sangka dalam pekerjaannya, ada syubhat di dalamnya, maka dia perlu perhatikan adakah dia perlu teruskan pekerjaan ini ataupun tidak. Kerana dalam kaedah dalam agama kita yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW, da'ma yuribuk ila ma yuribuk, tinggalkan sesuatu yang kamu punya syahwat sangka terhadap perkara tersebut, yang mempunyai syubhat di dalam kamu tak yakin halal ke ataupun haram, pekerjaan ini, rezeki ini halal ataupun haram, ila ma yuribu, dan pergi kepada sesuatu yang meyakinkan kamu, sesuatu yang yakin kamu yakin rezeki ini adalah halal, pekerjaan ini adalah halal, dan daripada sumber pendapatan dan sumber rezeki ini saya ingin beri makan kepada anak saya, kepada isteri saya, supaya mereka tumbuh membesar, anak-anak tumbuh membesar, daging mereka, darah mereka berdasarkan sumber yang halal.
Da' ma yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang syak wasaka, ada syubhat, kamu pun tak yakin, kepada sesuatu yang lebih kamu mempunyai keyakinan terhadapnya. Pengeluar makanan, jika dia membuat lillahi ta'ala, dia akan keluarkan produk dengan cara yang terbaik, dengan bahan yang terbaik. Jika dengan bahan makanan itu diletakkan bahan-bahan kimia membahayakan kesihatan manusia, yang boleh membahayakan dan menjejaskan kesihatan manusia, maka dia tidak menyempurnakan makna ibadah di situ. Makna ibadah dilakukan dengan yang terbaik. Jika dengan produk yang dikeluarkan, dengan hasil tanaman, dengan hasil perkhidmatan yang dikeluarkan menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, maka ini tidak dikira ibadah, walaupun niatnya betul. Rezekinya halal, rezekinya tetap halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada satu hubungan yang tercela. Rezeki halal tapi hubungannya dengan Allah Ta'ala tercela, hubungannya dengan manusia tercela. Kerana asbab perkhidmatan, pekerjaan, makanan dan juga tanaman itu menyebabkan mudarat dan juga keberbahayaan kepada kesihatan ataupun kepada nyawa manusia. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda dan sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Tabrani dan juga imam-imam yang lain, mempunyai syawahid yang begitu ramai yang telah disahihkan hadis ini oleh ulama mutaakhirin juga. Sabda Rasulullah SAW, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai, mengasihi dan menyintai kepada seorang hamba apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan dan dia menyempurnakan dengan penuh lengkap, teliti dan juga cermat di atas pekerjaan tersebut. Al-yutqinah, yutqinah daripada perkataan itqan. Al-itqan dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Dalam bahasa Melayu tidak ada satu makna yang boleh memberi terjemahan direct kepada perkataan itqan. Dan konsep itqan biasa diterangkan oleh ulama yang menerangkan tentang bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh sempurna, sempurnakan dengan lengkap, dengan cermat, dengan teliti, dengan penuh profesionalisme, penuh dedikasi, penuh disiplin, berpegang pada prinsip, sempurnakan dengan baik, dengan cara yang terafdal. Itu semua terkandung dalam makna itqan. Dan itqan adalah kesinambungan daripada konsep ihsan. Ini sama, maknanya lebih kurang sama. Siapa yang tak selesa dengan perkataan itqan boleh guna perkataan ihsan. Ihsan sudah memang ada dalam hadis Jibril, sebuah hadis sahih yang mengatakan Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita foundation dan juga asas agama ini. Dalam satu hari Jibril AS datang hanya untuk mengajarkan kepada umat ini apakah foundation agama kita, apakah rukun agama kita. Kerana itu Jibril AS bertanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Apakah itu iman? Maka dijawab, kepada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhirat dan qada dan qadar. Kemudian ditanya lagi Jibril, "Ya Muhammad, mal Islam?" Wahai Muhammad, apa itu Islam? Islam itu syahadah, solat, puasa, haji, zakat. Mal ihsan? Apakah itu ihsan? Nabi SAW mengatakan, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kamu tidak mampu, maka adalah kamu yakin bahawa kamu diawasi dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada dua makam yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah makam musyahadah. Itu makam seolah-olah kita beribadah dan melakukan amal, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah di situ lagi sekali ingin dijelaskan, ibadah di situ bukan bermaksud ibadah khusus sahaja, tapi semua pekerjaan kita yang dijadikan ibadah. Setiap daripada bangun tidur sampai tidur semula, sampai bangun semula, semua perlu diisi dengan ibadah sepanjang hidup kita. Termasuk pekerjaan kita yang disediakan niat jadi ibadah.
Maka makam pertama adalah musyahadah, makam yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah iaitu sentiasa yakin dan sedar bahawa dirinya diawasi dan dipandang oleh Allah SWT. Dirinya dipantau setiap detik dan juga setiap saat. Bahkan bukan saja dipantau oleh Allah, direkodkan sekali. Malaikat yang telah ditugaskan Allah, Raqib dan Atid, yang berada di kanan dan di kiri kita, catat akaun amalan perbuatan kita, sama ada ibadah atau amalan perbuatan yang lain, semua dicatatkan. Perbuatan kita, pelakuan kita, gerak-geri kita, percakapan kita, perkataan kita, semua dicatatkan dengan terperinci. Itu muraqabah, itu konsep ihsan. Dan itu adalah 3 rukun agama. 3 rukun agama. Yang pertama, seorang perlu menyempurnakan rukun imannya, benar-benar, iaitu sempurnakan i'tikadnya, kepercayaannya, keimanannya kepada Allah, dengan memahami benar-benar 6 rukun iman tersebut. Rukun agama yang kedua adalah Islam. Dia perlu sempurnakan apa yang menjadi wajib ke atas dirinya daripada segi syariat, dan mendalami ilmu fiqah yang berkaitan dengan dirinya, sesuatu yang wajib ke atasnya. Seorang peniaga, yang wajib ke atasnya adalah fiqah mengenai perniagaan, muamalah. Seorang petani, dia perlu mendalami fiqah mengenai zira'ah, itu mengenai pertanian dan juga perladangan. Kemudian dengan ibadah-ibadah yang lain yang wajib ke atasnya, dia perlu sempurnakan 5 rukun Islam yang berada dalam Islam tersebut. Dan yang ketiga, yang sentiasa dipinggirkan manusia, yang sentiasa dianaktirikan, dan ilmunya dipendamkan, dinamakan sebagai ilmu ihsan. Kerana ramai orang sudah mendalami iman, yang ini adalah pengajian tauhid, Islam, ini adalah pengajian fiqh, dan yang ketiga ihsan, ini adalah pengajian tasawuf. Ia berkaitan dengan hati, bagaimana penyucian hati, apakah penyakit-penyakit hati, dan bagaimana untuk merawat penyakit-penyakit hati tersebut. Hukumnya juga wajib. Ketiga-tiga ilmu ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Dan penyucian hati itu wajib kerana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang kalau di dalam hatinya tersembunyi satu zarah ataupun satu atom daripada sifat takabur. Sifat takabur adalah sifat sombong, merasa diri lebih afdal daripada orang lain, merasa dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih saleh daripada orang lain. Maka perkara tersebut sentiasa berada dalam hati manusia yang dia perlu struggle, perlu mujahadah untuk melawan nafsu. Dia perlukan ilmu, dia perlukan merujuk kepada pakar, kepada selok-belok hati manusia, seperti mana tauhid, seperti mana fiqh mempunyai madrasahnya tersendiri yang mengajar kepada tauhid dan fiqh, mempunyai pakar fuqaha, pakar tauhid, pakar usuluddin dalam perkara keimanan, i'tikad, akidah. Begitu juga dengan ihsan, mempunyai pakarnya yang digelar dengan nama mursyid, dengan nama murabbi, yang boleh tarbiyah hati kita, yang boleh seperti mana ibu bapa kita mentarbiyah kita, mengasuh kita, badan kita. Tapi roh kita ini, kita perlukan bapa rohani yang boleh tarbiyah, yang mengetahui bagaimana keadaan nafsu kita, tingkatan-tingkatan nafsu, tingkatan-tingkatan hati, bagaimana perubahan hati manusia nafsu daripada satu peringkat ke peringkat yang lain, dan mereka perhatikan perubahan itu dan diberikan suplemen dan juga description ubat yang berbentuk rawatan hati kita, memberi kita zikir, bagaimana kita terus berhubung diri kita kepada Allah SWT dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Berzikir kepada Allah, hubungkan hati kepada Allah, interaksi dengan Allah dengan cara yang paling indah, hati yang berhubung. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji kepada orang yang mempunyai akal, yang mempunyai kepandaian, ulil albab. Siapa mereka yang sentiasa berzikir kepada Allah, mengingati Allah SWT dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring. Ulama mengatakan ini adalah isyarat duduk, diri dan baring kepada berzikir kepada Allah dalam apa sahaja keadaan.
Bukan bermakna kita boleh hanya berzikir, hanya terhad duduk di dalam masjid ataupun dengan pegang tasbih di atas tikar sejadah berzikir. Tidak. Agama kita tidak terhadkan zikir kepada perkara tersebut. Seorang yang bawa kereta dan kadang ada pegang sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibenarkan. Dia tidak perlu minta dalil apa hukum berzikir dengan pegang steering, dengan tengok side mirror. Nabi tak pernah buat. Ataupun sambil berbasikal, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dia tidak perlu minta dalil apa hukum berzikir dengan berbasikal. Ataupun seorang yang snorkeling, scuba diving, dia sebut subhanallah ketika dia berenang dalam air. Allah, dia cerit bismillah. Lakukan zikir dalam apa saja cara. Yang penting hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Form boleh berada dalam apa saja bentuk, tapi hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan kita sentiasa basah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah lisan kamu sentiasa berzikir, dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang baik, dengan riwayat yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga manusia menyangka kamu orang gila. Ini bukan hadis daif, bukan hadis daif. Hadis dengan riwayat yang baik. Kamu berzikir begitu banyak, berzikir sehingga orang menyangka kamu gila. Itu adalah satu petanda bahawa banyak yang berzikir dalam setiap apa sahaja keadaan. Maka ibadah itu tidak hanya terhad kepada solat. Kerana solat itu dalam 5 kali, dalam sehari semalam 5 kali solat. Setiap kali solat berapa minit yang kita lakukan? Hanya beberapa minit yang kita lakukan. Begitu juga dengan puasa, kita lakukan hanya beberapa hari dalam setahun. Begitu juga dengan haji, sepanjang umur, sepanjang hidup berapa kali hanya wajib kita lakukan. Begitu dengan zakat, dalam setahun ada haul, ada nisab. Tidak cukup haul, tidak ada nisab, tidak dibayar zakat. Ada peruntukan masa dan juga waktu. Kalau itu sahaja ibadah, bermakna terlalu sedikit makna ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah. Kerana ubudiyah kehambaan itu perlu berjalan daripada awal kita balik sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Dan bagaimana detik-detik dan setiap masa diisi dan kita dengan niat-niat yang baik, dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh. Dan ulama mengatakan setiap pekerjaan dan perbuatan itu akan dikira sebagai ibadah. Dikira sebagai ibadah yang pertama apabila ini ada niat yang baik, niat yang soleh, niat lillahi ta'ala, niat ataupun niat yang baik, niat untuk dia mendapat tenaga untuk dia terus takarub kepada Allah. Dan yang kedua, jika ini tidak ada niat, dia ada keinginan hasrat di dalam hati dengan pekerjaan dan perbuatan tersebut untuk menyalurkan perkhidmatan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dia berfikirkan, apakah perbuatan dan pekerjaan amal yang boleh dilakukan dengan perkara itu boleh bagi manfaat kepada orang lain, bukan mudarat. Jika mudaratkan itu bukan ibadah, bukan ibadah. Apa saja pekerjaan dan perbuatan bagi manfaat, maka ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Yang terbaik antara kamu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Dia melihat suatu tempat ada tertimpa dengan kesusahan, maka disediakan lori besar, penuhkan makanan, penuhkan bahan-bahan bantuan dalamnya. Dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dia disediakan satu kontena untuk hantar ke tempat yang tertimpa musibah. Walaupun ibadahnya tidak banyak. Jadi itu ulama mengatakan seorang yang mempunyai rezeki yang banyak, ibadahnya yang paling utama adalah mencari siapa yang needy, siapa yang memerlukan, siapa yang berhajat. Banyaknya masa dia habiskan untuk mencari yang memerlukan, itu lebih baik daripada memperbanyakkan ibadah sunat. Walaupun ini tidak bermakna dia perlu tinggalkan ibadah sunat semuanya, tidak.
Tapi ulama menjelaskan bagaimana seorang yang mempunyai harta lebih cepat sampai kepada Allah SWT pada zaman ini dengan menyalurkan manfaat kepada manusia. Jadi siapa yang memerlukan, siapa yang berhajat, alirkan perkara tersebut, dia akan lebih cepat sampai kepada Allah SWT. Dia akan lebih hampir kepada keredaan Allah SWT. Dengan kelebihan yang Allah SWT berikan kepadanya, tidak diberikan kepada orang lain. Dan kadang-kadang Allah SWT lebihkan kepada kita kerana bahagian orang lain ada pada kita. Dan jika kita tidak alirkan bahagian tersebut, ia jadi satu macam virus dalam harta kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kadang-kadang seseorang tak tahu kenapa dia duit banyak tapi hati dia tak tenang. Kenapa masih rusing, tak dapat tidur malam. Kenapa dia tak mempunyai kesihatan yang baik, sehingga dia tak dapat gunakan kenikmatan yang dia ada tersebut. Dengan kekayaan yang ada, dia patut boleh makan macam-macam jenis kelazatan makanan, tetapi doktor kata air kosong dengan biskut kering saja, ya. Biskut kering dengan air kosong saja. Minta maaf. Ya Allah, duit millions, air kosong je. Dia perhatikan orang lain makan kek, orang lain makan kelezatan dia hanya pandang dengan ujung mata dia saja. Kenapa dia perlu perhatikan adakah sesuatu yang diwajibkan ke atasnya disempurnakan ataupun tidak. Adalah mewajibkan zakat 2.5%. Kalau dia ada 100,000, maknanya dia kena keluarkan 2,500. Kalau 1 juta, 250,000. Kalau 10 juta, dia agak-agak dia fikir berapa kali nak keluarkan 2,500,000. 2,500,000 kan? Nah, 10 juta. Kalau 100 juta, 100 juta, I have to take out 25 million for zakat. No. We say no to you also. This is the decree of Allah. Ini perintah Allah ke atas kamu. Allah lebihkan kepada kamu, ada bahagian untuk orang lain. Naam, harta kamu 100 juta, 25 million. Kalau 1 bilion, 1 bilion harta. Ini ujian ke atas orang kaya. Harta dia banyak, tapi masih dirasakan kalau dia perlu keluarkan 1 bilion berapa harganya? Ya, 2.5 bilion. Kalau dia ada 1 bilion, dia kena keluarkan 2.5 bilion. Maka diperlukan iman, perlukan keyakinan, perlukan iman yang kuat. Kita perlu nampak perintah Allah SWT. Baik-baik kepada konsep itqan tadi. Biasa perkataan itqan digunakan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan biasa kita. Tetapi perkataan ihsan biasanya digunakan untuk melakukan yang terbaik di dalam amal ibadah kita. Tapi konsepnya lebih kurang sama. Satu ibadah khusus, lagi satu adalah itqan dalam pekerjaan. Tetapi ini boleh digunakan mana-mana sahaja. Ini cuma hanya dibahagikan untuk mudahkan kefahaman. Konsep ihsan itu lakukan terbaik kerana apa? Kerana dia melakukan suatu ibadah seolah-olah dia melihat Allah SWT. Jika seorang solat dan menghadirkan satu makna musyahadah dalam diri, satu zawq, satu diri batin bahawa seolah-olah dia melihat Allah SWT, dia melihat di hadapannya, itu semua adalah perbuatan Allah SWT yang sedang mewujudkan, yang menciptakan, yang mendirikan, yang mengadakan. Segala ini tidak terpisah daripada perbuatan Allah. Di seolah dia melihat Allah SWT, Allah SWT sedang menggerakkan bibirnya. Sekali lagi Allah yang lalu dia dapat rukuk, Allah yang berkehendakkan. Dia hatinya sibuk dengan Allah, khusyuk, hadir dengan Allah. Dia dapat bercakap, dia dapat salat ini semua dengan taufik dan hidayah Allah. Semua kekuatan dan juga kudrah yang Allah letakkan dalam diri. Iradah yang Allah letak dalam keinginan dalam hatinya, itu Allah yang ciptakan, bukan diri dia. Dia sentiasa sibuk dengan melihat, seolah-olah melihat Allah SWT.
Dia mendengar, dapat mendengar. Yang memperdengar dia itu adalah Allah. Yang memperkalam Allah. Yang memperdegupkan jantung dia itu Allah. Yang mengalirkan darah dia itu adalah Allah. Yang memperjalankan otak dia itu adalah Allah. Dia melihat segalanya adalah Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Di mana sahaja kamu berpaling, di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Di situ wajah Allah. Pertama musyahadah. Maka seseorang yang beribadah, apabila dia menghadirkan makna musyahadah tersebut, dia akan lakukan yang terbaik. Dan jika tidak mampu kepada makam musyahadah, itu makam muraqabah, itu merasakan dirinya dan menyadari bahawa dia sedang diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang memeriksa hatinya. Maka kalau dia solat, dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, dia menghadirkan makna kekhusyukan hatinya pada Allah. Sebab khusyuk hati itu bukan hanya dalam solat. Start daripada wudu, dia perlu khusyuk hatinya. Hatinya perlu engage dengan Allah, dengan khudu', dengan kerendahan, dengan khusyuk ketika dalam wudu lagi. Sebenarnya khusyuk dan sakinah itu perlu dibawa konsepnya kepada semua amal ibadah. Tapi yang kita katakan wudu dan juga solat itu sebagai tempat latihan untuk kita belajar, untuk melatihkan diri, belajar untuk menghadirkan makna khusyuk dalam hati kita. Hadir makna kehadiran hati bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'iyatullah. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, hati yang bersama dengan Allah. Latihannya dalam solat. Tapi bukan bermakna terhadap solat saja khusyuk. Dia perlu dibawa dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kita. Perbuatan harus kita perlukan makna khusyuk, hati yang sentiasa hampir. Nampak kita bercakap dengan manusia, kita bergaul dengan manusia, tapi hati kita berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tersangkut. Maka konsep itqan ini telah difahami oleh para sahabat dan mereka telah melakukan dengan kerja yang terbaik. Begitu dengan para anbiya. Mereka juga adalah Nabi, mereka melakukan ibadah yang terbaik. Di samping itu pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa mundane juga mereka lakukan dengan terbaik. Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, Nabi Isa doktor tabib, Nabi Musa AS tenaga kekuatan peternak kambing, peternak. Seluruh Nabi adalah peternak kambing. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi 124,000 Nabi. Tidak ada seorang Nabi yang tidak satu pun yang Allah Ta'ala tidak pilih sebagai pengembala kambing. Sebelum menjadi Nabi, semuanya mereka dididik oleh Allah sebagai pengembala kambing. Termasuk Rasulullah SAW sebelum menjadi peniaga adalah sebagai pengembala kambing kepada orang Quraisy Mekah. Mereka telah lakukan kerja dengan baik. Ketika kewafatan Rasulullah SAW, maka seorang sahabat menyuruh seorang lelaki untuk menggali kubur Nabi SAW dalam biliknya Sayyidina Aisyah, tempat dikebumikan dan disemandikan Rasulullah SAW. Maka apabila selesai kerja penggalian, maka sahabat tadi melihat ada kawasan tanah yang tidak rata, tidak kemas, tidak rata penggaliannya. Maka dia minta lelaki tadi masuk balik untuk kemaskan rataan tanah. Tapi dia kata, kita akan kabur semula. Apa guna ini? Maka sahabat tadi kata, ini bukan bermaksud kepada orang meninggal ataupun orang hidup yang akan berada di situ, sama ada yang akan dikabur ataupun tidak. Tetapi kerja dilakukan dengan itqan, dengan sempurna, dengan cermat, dengan teliti. Kerana dia melihat setiap pekerjaan bukan hanya hubungan dengan manusia. Dia tidak ada kaitannya dengan orang meninggal ataupun orang hidup. Tapi setiap pekerjaan ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala menuntut untuk melakukan kerja dengan yang terbaik, dengan lengkap. Maka sekali lagi dia masuk dan dikatakan oleh disemandikan Rasulullah SAW. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan bahawa suatu ketika seorang lelaki datang kepada seorang ahli tukang untuk membuat dia hasil pertukangan. Maka dia terima, dia tetapkan tempoh masa. Lepas daripada beberapa hari kamu datang semula. Kemudian setelah beberapa hari telah siapkan hasil pertukangan tersebut, diberikan dengan harga fulan dan fulan. Kemudian dia pun pulang.
Pada malam itu ahli tukang tersebut dia baru teringat, dia pucuk sikit daripada hasil pertunangan tak sempurna. Maka malam itu digunakan satu malam untuk buat balik hasil pertukangan dengan lebih sempurna. Esok dia ketuk pintu rumah pelanggan tersebut, dia minta tukar. Dia kata ini lebih baik, lagi baik daripada apa yang pertama tadi. Tetapi yang pertama pun dah okey, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak tukar, tafadhal. Tapi kemudian ahli tukar tadi mengatakan, wahai fulan, aku lakukan ini sebenarnya bukan semata-mata untuk kamu, tapi kerana kemahiran yang Allah Ta'ala berikan kepada aku takut kufur terhadap kemahiran dan nikmat yang telah beri kepada aku. Aku takut jika aku tidak menggunakan dengan sebaik mungkin, nikmat itu ditarik oleh Allah SWT. Expertise dan juga kemahiran, kepakaran tersebut ditarik oleh Allah SWT kerana aku tidak tunaikan hak-hak kemahiran tersebut. Maka begini bagaimana ulama mengisahkan kepada kita bagaimana itqan itu patut dibawa dalam kerja kita. Apabila ada konsep itqan, dia tidak akan curi masa, dia tidak akan curi tulang, dia akan lakukan dengan penuh amanah, dilakukan dengan tanggungjawab. Dan itqan tidak datang dengan khianat, tidak datang dengan mencuri masa, tidak datang dengan menipu, menyeleweng, menyolap, menggelapkan, berdusta, memberi penyaksian yang palsu. Itqan menuntut satu makna amanah dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang seorang melihat pekerjaannya, walaupun bosnya adalah orang kafir, kata, betul, bos kita mungkin orang kafir, tapi dalam pekerjaan kita itu kita ada hubungan kita bukan hanya dengan kafir, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin lihat pekerjaan kita itu bagaimana dia boleh turn jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan amanah, tugasan yang diberikan oleh bos kita, walaupun bos itu kafir, menyempurnakan tugasan itu dengan sebaik mungkin, dengan selengkap dan sesempurna yang mungkin. Itu adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Bukan hanya hubungan kita dengan horizontal dengan bos itu sahaja, tapi vertikal. Dan setiap tugasan yang diberikan akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat. Kadang-kadang manusia hanya menyangka bahawa hanya ibadah dan solat yang hanya dia akan ditanya. Tidak. Setiap detik dan setiap masa yang kita lalui di atas dunia ini, akaun akan dibuka, ditanya satu persatu. Suatu ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami melalui di satu lorong dan dia tidak terjatuh, dan dia tahan tangannya di atas tembok dan berdebu jatuh daripada tembok tersebut. Dia kata, milik siapa tembok ini? Dikatakan kepadanya, ini milik Majusi, jumpakan aku kepadanya. Diketuk pintu Majusi keluar. Diceritakan yang dia tadi terjatuhkan berdebu daripada tembok rumahnya. Minta maaf Imam Abu Yazid, minta maaf kerana tidak boleh dimaafkan, tidak boleh dihalalkan, minta quote, minta tolong letak harga berapa, harga debu tanah saya nak bayar. Maka Majusi tadi terperanjat. Adakah agama kamu mengajar sampai sedemikian sekali? Hanya debu tanah? Imam Abu Yazid mengatakan, benar, hanya debu tanah, tapi ini akan disoal. Kami diajarkan agama kami, ini akan disoal di akhirat. Di atas setiap hak yang dianiaya dan dizalimi, diambil dengan cara yang batil, dengan cara yang tanpa hak, akan ditanya di akhirat. Suatu perkara, suatu harta yang dizalimi dengan cara yang batil, ini akan disoal, ditanya oleh Allah. Aku tidak mahu kamu tuntut aku di akhirat nanti. Majusi penyembah api, dia boleh menuntut kepadanya. Kerana jika dia dimasukkan dalam api neraka, tuntutannya itu bukan untuk masukkan dalam syurga, untuk meringankan azabnya dalam api neraka. Dia boleh tuntut daripada orang Islam. Orang Islam yang kata apa kita zalim kepada orang kafir, tidak, dia masih boleh menuntut kepada orang Islam. Ambil pahalanya, masukkan ke dalam akaunnya untuk kurangkan dosanya. Sebab di dalam neraka ada tingkatan-tingkatan, dia boleh ringankan azabnya. Maka Majusi tadi mengatakan, kalau begitu agama kamu mengajarkan suatu perkara yang baik, suatu perkara yang indah. Wahai Abu Yazid, hulurkan tanganmu, aku ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat sifat amanah yang dimiliki oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Majusi tadi apabila dia masuk Islam,
ahli keluarganya semua keluar. Wahai ayahanda, wahai abang, kami semua dengar apa yang perbualan antara Imam Abu Yazid dan kamu. Kami juga melihat keindahan agama ini, dan kami juga mengambil keputusan untuk masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam dengan akhlak yang dipamerkan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kerana beberapa tanah yang jatuh, ketakutan, kekhawatiran, sifat amanah, tanggungjawab yang dimiliki oleh